Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton yang menonton video ini. Di sini saya ingin memperkenalkan kumpulan kami, iaitu kami daripada kumpulan 3, dan nama saya ialah Nurul Mazlin dan saya bersama 3 rakan yang lain untuk bersama-sama mengupas tentang isu-isu yang berkaitan dengan tajuk pelajaran kita, iaitu bab 4 mengenai pemantapan kesepaduan nasional. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai masyarakat yang pelbagai kaum dan setiap masyarakat ini mempunyai etika dan peradabannya tersendiri. Namun, walaupun mereka mempunyai latar belakang yang berbeza, tetapi mereka perlulah hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia yang aman, damai serta harmoni di dalam satu bumbung. Pada era modernisasi ini, kita hidup di dalam zaman yang serba moden dan serba canggih, dan tidak hairanlah isu-isu semasa berkaitan politik, ekonomi dan juga sosial semakin hari semakin ada saja ceritanya yang sensasi. Apa yang kita dapat lihat pada hari ini adalah isu-isu yang paling hangat, iaitu isu berkaitan perpaduan di negara kita. Lagi-lagi, hal ini ada yang mengatakan ia mungkin berkaitan dengan politik, bahasa, etnik dan juga agama yang terdapat di negara Malaysia. Di sini, saya akan mengupas isu kesepaduan sosial dari aspek politik federalisme. Antara isu-isu yang dapat dikaitkan dengan politik federalisme ini adalah isu menginstitusikan bangsa Malaysia menguat atau melemahkan federalisme. Sejak akhir-akhir ini, banyak peristiwa yang berlaku dengan begitu cepat, tetapi terdapat beberapa isu yang masih diingati oleh saya, iaitu isu-isu kenegaraan seperti bendera negara yang diterbalikkan, bendera yang diwarnakan hitam, dan juga saya masih ingat terdapat bendera yang tidak mempunyai cukup jalur. Selain itu, baru-baru ini juga terdapat isu lagu negaraku dinyanyikan dalam pelbagai bahasa seperti daripada bahasa Mandarin dan juga terdapat dalam bahasa Arab. Jadi, melalui rentetan isu dan peristiwa inilah menyebabkan negara kita semakin longgar dalam amalan kesepaduan nasional. Kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya lebih mendalami dan mengamalkan konsep kesepaduan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat untuk memastikan negara kita sentiasa aman tanpa berlakunya ada rusuhan atau konflik antara kaum, terutama dari aspek politik yang kita dapat lihat pada masa ini, iaitu pergaduhan politik akibat dari memilih etnik dan juga agama. Jadi, isu kedua ini juga berkait rapat dengan isu pertama, iaitu politik perpaduan untuk negara. Melalui isu ini, ia dapat dilihat dari sudut isu perkauman yang tercetus daripada parti politik. Pada masa ini, kita dapat lihat bahawa akibat daripada parti politik yang membahas isu perkauman hanya menyebabkan banyak ancaman kepada perpaduan kaum di Malaysia. Hal ini kerana terdapat beberapa ahli politik dan NGO yang bersekutu menggunakan isu tersebut untuk mendapat sokongan daripada pelbagai etnik tertentu untuk meraih kemenangan. Hal ini dapat dilihat dengan cara ucapan-ucapan ahli politik dan pihak NGO itu sendiri dalam memanipulasikan minda masyarakat dengan cara memberi ucapan yang berunsur provokatif, membakar semangat perpaduan, dan juga terdapat ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain atau etnik tertentu. Hal inilah yang telah menyebabkan konflik dan perpecahan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Tetapi, kita juga dapat melihat sekarang bahawa kelemahan orang politik tertentu inilah amat obses dengan kuasa sehingga menyebabkan mereka tidak sedar dan lupa bahawa kenyataan yang diberikan oleh mereka itu boleh menyebabkan keamanan negara tergugat. Jadi, hal ini
kerana mereka sering memberikan ucapan yang meruap-ruap, menyebabkan semangat yang ada pada penyokong itu sendiri tidak dapat dikawal. Dan hal ini boleh mendatangkan bahaya kepada perpaduan nasional. Jadi, di dalam isu ini, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan yang tegas kepada sesiapa yang melakukan kesalahan berkaitan tanpa mengira kedudukan maupun pangkat seseorang. Ketegasan ini dapat memberikan mesej bahawa pihak berkuasa amat tegas dan serius dalam usaha untuk membendung perkara seumpama ini. Kesimpulannya, isu perkauman ini mungkin dicetuskan oleh beberapa ahli golongan politik tertentu bagi kepentingan politik etnik mereka sendiri. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita patut hapuskan politik perkauman, stereotip dan prejudis sesama warga negara. Sebagai warga negara, kita perlu mempertahankan konsep kesederhanaan dan meletakkan kepentingan negara mengatasi individu. Bersama-samalah kita menjunjung kedaulatan dan perlembagaan negara. Kerana ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Sekian, terima kasih daripada saya, pembentang pertama, dan seterusnya kepada pembentang kedua. Hai, saya Akila. Isu yang seterusnya adalah isu pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Perpaduan adalah medium yang penting dalam mewujudkan dan mengekalkan keharmonian dan kestabilan masyarakat Malaysia, khususnya dalam bidang pendidikan. Perpaduan juga merupakan satu proses di mana menyatupadukan seluruh masyarakat dalam membentuk satu identiti dan nilai serta perasaan cinta akan negara dan bangga terhadap tanah air. Antara usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membentuk perpaduan antara kaum adalah dengan menyelaraskan dan membentuk satu bahasa yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Selaras dengan faktor sejarah yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang terawal yang berada di tanah Melayu dan juga mempunyai jumlah penutur yang terbanyak. Bahasa Melayu juga telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan secara tidak langsung dia telah menjadi ejen penumpukan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan juga etnik di negara kita. Dalam perkara 152, Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Melalui perkara ini, bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri warga negara Malaysia. Jika kita lihat pada zaman pemerintahan British, bahasa Melayu hanyalah menjadi bahasa penghantar utama di sekolah-sekolah vernacular Melayu. Manakala sekolah-sekolah vernacular etnik lain, mereka menggunakan bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Perkara ini berlaku disebabkan oleh dasar pecah dan perintah penjajah British pada ketika itu. Namun, apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha untuk memantabatkan bahasa Melayu telah dilakukan oleh pembesar-pembesar Melayu pada ketika itu. Pada tahun 1956, Penyata Razak telah dilaksanakan di mana bahasa Melayu telah diberikan hak istimewa sebagai bahasa penghantar di semua sekolah dan menjadi alat perpaduan kebangsaan dan alat komunikasi pelbagai kumpulan etnik. Malah, dalam laporan Rahman Talib 1960, kedudukan sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Tujuan utama penukaran kedudukan adalah untuk memperkukuhkan perpaduan kaum di negara ini di samping memantapkan lagi kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan. Untuk merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara, setiap lapisan masyarakat harus mengubah persepsi terhadap bahasa Melayu adalah bahasa milik orang Melayu sahaja. Persepsi ini harus diubah. Oleh itu, setiap program yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan harus diselitkan elemen-elemen yang dapat mengubah persepsi kaum lain terhadap bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu adalah bahasa milik setiap warga negara Malaysia. Malah,
orang Melayu sendiri perlu menghargai asal-usul nenek moyang mereka dengan tidak mencemari bahasa kebangsaan dengan istilah-istilah rojak atau mengikut nada mereka yang tidak fasih berbahasa Melayu sebenar. Kesimpulannya adalah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak dapat disangkal lagi kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah difahami oleh semua peringkat dan kelompok bangsa. Oleh itu, kita sendiri haruslah menghargai dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa nenek moyang kita sendiri. Sekian, itu saja. Assalamualaikum, saya akan meneruskan dengan isu mengenai ekstremisme di Malaysia. Kehidupan berbilang kaum di Malaysia merupakan sejarah dan warisan kita. Perkara ini telah menjadi sumber integrasi kaum yang penting untuk menjadikan Malaysia sebagai lokasi yang aman untuk menjalani kehidupan seharian. Semua rakyat perlu mengambil berat tentang kepelbagaian dan kesederhanaan bagi mengurangkan konflik perpaduan. Perpaduan rakyat jelas dilihat ketika negara dilanda cabaran penularan COVID-19. Dalam tempoh itu, semangat perpaduan yang ditunjukkan tanpa mengira kaum kerana sifat empati untuk memahami antara satu sama lain. Sifat empati ini perlu ditanam dalam diri masyarakat kerana dapat membantu usaha untuk menghadapi cabaran perkauman yang mudah berlaku jika kita tidak mencuba untuk memahami antara satu sama lain. Seperti yang kita sedia tahu, harus diakui juga bahawa ekstremis dalam politik dan sosial di negara ini juga wujud. Sebagai contoh, terdapat isu sekumpulan orang yang telah meletakkan imej komunis untuk menentang sistem beraja. Perkara ini adalah bertentangan dengan undang-undang dan perlembagaan. Selain itu, isu ketaksuban terhadap ekstremis ini juga harus dilihat dengan lebih jelas seperti dalam senario penentangan parti politik tanah air. Perkara yang berlaku ini dapat memusnahkan keamanan dan keharmonian negara jika kita tidak mengelakkannya daripada terus marak. Seperti negara yang berbilang kaum, kadang-kala kita melihat isu ini daripada sudut bangsa, kaum atau kumpulan yang tertentu. Pandangan ini perlu diperbaiki supaya dapat menyeimbangkan kebaikannya dan harus dipupuk melalui pendidikan seperti bidang media kerana bidang ini berperanan untuk menyatukan kaum di negara kita. Adalah paling mustahak bagi semua rakyat untuk bangun dan menghayati perjuangan bangsa Malaysia yang bersatu dan menjadi rakyat yang bertanggungjawab dengan bekerja dengan pengamalan nilai-nilai murni demi keamanan dan kemakmuran negara. Hal ini demikian kerana jelas bahawa perkara yang Malaysia perlukan pada hari ini bukanlah pahlawan etnik tetapi pembinaan jambatan etnik supaya dapat memupuk semangat muhibah dan saling menghormati. Saya, Nur Ayati binti Abdul Razak, merupakan pembentang yang keempat. Saya akan meneruskan dengan dari segi aspek agama. Kesepaduan sosial juga terdapat dalam aspek agama. Isu yang pernah berlaku pada suatu ketika dahulu iaitu rusuhan di kawasan Kuil Seri Maha Mariaman di Subang Jaya, Selangor. Rusuhan yang berlaku telah membimbangkan Malaysia kerana Malaysia mempunyai masyarakat berbilang agama dan budaya yang menjadi asas kepada kehidupan secara aman dan damai. Keharmonian yang dimiliki oleh Malaysia sering dijadikan contoh kepada masyarakat antarabangsa di luar negara. Namun begitu, isu sensitif seperti perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian Malaysia. Oleh itu, isu sensitif berkaitan agama sewajarnya dielakkan bagi mengelakkan tercetusnya sebarang perkara yang tidak diingini. Bagi mengelakkan berlakunya isu yang sensitif, penjelasan dari perspektif keagamaan mengenai prinsip kepelbagaian kepada masyarakat perlu diperjelaskan bagi memberi kefahaman lebih baik supaya perpaduan dan kehidupan yang harmoni dapat diwarisi kepada generasi akan datang. Secara umumnya, konflik boleh berlaku pada bila-bila masa, namun kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyedari kewujudan faktor tertentu yang mungkin boleh membawa kepada tercetusnya konflik tersebut.
Kebiasaannya, kepelbagaian agama merupakan salah satu faktor yang boleh mencetuskan konflik, iaitu perbezaan pegangan ajaran agama. Sikap penganut agama bertindak di luar batasan yang digariskan undang-undang negara. Satu konflik agama dalam sejarah dunia iaitu Perang Salib di antara Islam dan Kristian yang bermula pada tahun 1096 dan berakhir pada 1291 iaitu selama 195 tahun. Isu keagamaan bukan sesuatu hal yang baru, namun sejak zaman dahulu lagi pernah berlaku isu keagamaan seperti Perang Salib. Kebiasaannya, punca isu berlaku apabila berpunca dari pihak yang berusaha untuk melakukan perkara ini dengan menjadikan agama mereka sebagai satu-satunya agama, lalu berusaha untuk menghapuskan semua agama lain. Berdasarkan punca konflik antara agama, dapat dilihat bahawa ia berlaku dalam kalangan orang yang tidak memahami agama lain dengan lebih baik. Oleh itu, seminar antara agama perlu dianjurkan bagi memberi pemahaman pelbagai agama yang lebih mendalam bagi mengelakkan konflik antara agama berlaku. Kepelbagaian masyarakat di dunia sewajarnya difahami bukan sahaja dalam kelompok etnik berbeza-beza, malah membabitkan pembahagian kelompok agama yang pelbagai. Oleh itu, saling memahami antara agama dan saling menghormati dapat mengurangkan salah faham dan konflik agama. Kesimpulannya, sebagai masyarakat bertanggungjawab, kita sewajarnya memastikan pemantapan kesepaduan nasional dari aspek politik, federalisme, bahasa, etnisiti dan agama dalam keadaan baik supaya tidak menimbulkan sebarang masalah yang akan memberikan kesan kepada masyarakat dan generasi akan datang. Sekian sahaja dari kumpulan kami, iaitu kumpulan 3. Terima kasih sudi mendengar dan Assalamualaikum.